Ini Abdul Ghani bin Halaj Yahya, penggal yang pertama ke surat 53 yang lepas tentang qiyam. Rukun yang kedua itu qiyam, berdiri. Baik. Jadi sebelum masuk rukun yang ketiga, saya nak baca sikit daripada kitab Sabilul Muhtadin Littafaquhu fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kitab Melayu fikih, antara kitab yang besar, kitab Melayu fikih dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Banjar lah, Banjarmasin. Ada sikit-sikit bahasa Banjarnya dan banyak juga bahasa Arabnya sikit, iaitu juzuk yang pertama ke surat 197. Kita tengok ada sedikit tambahan daripada kitab Idaman Penuntut. Rukun yang ketiga dalam kitab ini, berdiri itu jadi rukun yang ketiga. Dalam kitab Idaman Penuntut, berdiri itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, qiyam, artinya berdiri pada sembahyang fardu, dan jikalau fardu nazar atau fardu kifayah. Fardu nazar, kita niat nak sembahyang jika dapat sekian-sekian. Ya Allah, kalau aku dapat kahwin dengan Mira Filza, aku nak sembahyang sekian-sekian sebagai sunat, maka sembahyang tu jadi fardu nazar lah. Dia janji dengan Allah Ta'ala. Tak dapat kahwin, dia tak wajib sembahyang lah sembahyang sunat tu. Contoh, ada orang nazar botak kepala, macam-macam. Baik. Atau fardu kifayah, contoh sembahyang jenazah, mesti berdiri. Atau atas rupa fardu, seperti sembahyang ma'adah. Ma'adah ni sembahyang tambahan. Dia dah sembahyang maghrib berjemaah, kawan dia datang lambat, jadi kawan dia tak dapat sembahyang berjemaah. Kau tolong aku boleh tak? Tolong apa? Duit ke? Aku tak ada duit juga. Kan? Kau sembahyang, kau jadi imam, kau jadi makmum berjemaah dengan aku, boleh. Dia dah sembahyang, dia jadi imam atau makmum kepada kawan dia. Lagi sekali dia sembahyang tambahan, sembahyang ma'adah. Boleh Ustaz? Boleh. Orang kuat sembahyang tak ada masalah. Orang tak rajin sembahyang, kita kan dah sembahyang lagi. Buat ni adalah sembahyang ma'adah. Wajib berdiri. Dan sembahyang kanak-kanak sekalipun, bagi orang yang puasa berdiri dengan sendirinya atau dengan yang lainnya. Tak boleh diri sendiri, tapi orang lain pegangkan boleh, wajib juga. Tapi ya sekali, dua kali, masuk tiga kali, kau tak boleh diri dah lah, duduklah, kan. Macam tu lah, duduklah. Baik, adapun sembahyang sunat dan tiada kuasa berdiri, maka lagi akan datang hukumnya. Itu nanti dia akan bahaskan, tapi nanti Dan hanya senya ditakhirkan oleh mereka itu akan qiyam daripada niat dan takbiratul ihram, serta bahawasanya qiyam itu terdahulu daripada keduanya, kerana bahawasanya niat dan takbiratul ihram itu rukun keduanya pada sekalian sembahyang fardu atau sunat. Bersalahan qiyam, maka iaitu rukun pada sembahyang fardu jua, tiada pada sembahyang sunat. Kenapa dalam kitab ni qiyam tu jadi rukun yang ketiga? Niat dengan takbiratul ihram jadi rukun pertama dan kedua. Sedangkan kan sebelum niat dengan takbiratul ihram kan berdiri dulu. Apa kita berjalan tu niat dulu, lepas tu Allahu Akbar baru berdiri? Tidak, kan berdiri dulu, lepas tu baru niat, lepas tu baru takbiratul ihram. Kenapa disusun jadi rukun ketiga, tak rukun pertama? Sebab dia kata yang berdiri ni jadi rukun untuk sembahyang fardu, sembahyang sunat tak jadi rukun. Sebab tu dia jadi jatuh dari rukun yang ketiga. Adapun dari segi perbuatan, kita berdiri dulu, bukan sambil berjalan tu niat. Ada orang kata, alah tak payah niat lagi Ustaz, daripada rumah dan niat nak sembahyang pun pergi masjid, takkan nak cucuk langit pula. Apa Ustaz cucuk langit? Joget lah. Ustaz pernah cucuk langit? Tidak, kawan saya bercampur ramai orang. Campur ramai orang, kawan-kawan kan. Saya tak ngikut lah. Dia cerita cucuk air, saya tanya cucuk langit. Benda cucuk langit, kau semua tak tahu. Yelah, aku tak campur kau. Kau orang berbual je kan, cucuk langit. Jadi daripada rumah dah niat sembahyang kan Ustaz, tak payahlah niat lagi. Tak boleh.
Dia kena berdiri dulu tegak, niat, baru takbiratul ihram. Walaupun dia ni rukun yang ketiga dalam kitab ni. Dan lagi kerana bahawasanya qiyam itu dahulu daripada keduanya pada sembahyang fardu. Sebelum niat dengan takbiratul ihram, berdiri dulu. Jadi syarat. Dan keadaannya jadi rukun, hanya senya berserta dengan keduanya dan kemudian daripada keduanya. Dan sunat pada berdiri itu merenggangkan dua kaki kira-kira berapa besar nak jarak. Berapa besar? Sebesar-besarnya banyaklah. Kira-kira sejengkal ada yang dulu masa saya belajar sejengkal macam ni, kemudian jadi macam ni, tak tahu mana satu dia kena tanya orang lama juga. Gini sejengkal lebih kurang, tak payahlah ukur sebelum semayang tu, ukur semua tak perlu lah, lebih kurang lah lebih kurang. Dan demikian lagi pada sujud pun sama, jaraknya tu lebih kurang sejengkal, itu pun tak perlu ukur lebih kurang. Habis ada orang sebesar-besarnya selagi tak jumpa kaki orang sebelah, itu tak tahu kitab mana. Tanyalah kitab mana. Oh ni hadis. Kalau dia tahu hadis, kita jangan terus cakap salah. Hadis tu betul. Hadis, syarah hadisnya mana? Kitab syarah hadis, contoh macam kat sini Bahrul Madi, ada tak dekat dalam kitab Bahrul Madi ni hadis Tirmizi? Oh ni hadis Bukhari, contoh kan dia kata. Baik, apa kitab syarah hadisnya? Hadis lah, apa kitab syarah hadis? Tak kala tu baru cakap awak salah ni. Awak dapat hadis ni daripada mana? Kalau daripada Rasulullah betul direct, mungkin tak ada masalah, ya tak? Kalau dia dapat daripada Rasulullah, dia tak faham, dia tanya direct dengan Rasulullah atau sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kalau awak tak jumpa Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka wajib awak buka kitab syarah hadis. Baru awak boleh faham betul-betul apa makna hadis tersebut. Jangan main pakai hadis mentah. Baik. Jadi dalam kitab fikih kira-kira sejengkal, ni mazhab kita Syafi'i. Demikian lagi pada sujud pun sama. Adapun syarat qiyam itu, maka iaitu membetulkan tulang belakang, luruslah. Kerana nama berdiri itu tiada diperoleh melainkan serta membetulkan dia tegak lurus. Maka jikalau berdiri ia padahal tiada betul, seperti cenderung ia kepada hadapannya, bongkok, atau belakangnya, penadah macam tu, atau ke kanannya, mengiring macam Antu Maklimah, atau ke kirinya. Mentang-mentang dah jarak 1 meter dia miring, tak kena lah ustaz masuk belah. Memang tak kena, tapi disuruh tegak lurus. Dengan sekira-kira tiada dinamai ia berdiri. Ini bukan berdiri pada uruf, pada kebiasaan, tiadalah sah pendiriannya, tak sah. Kalau boleh diri tegak, jangan diri sengit. Dan tiada memberi mudarat pada berdiri itu bersandar kepada sesuatu. Jika dihilangkan kesandarannya, nescaya gugur ia sekalipun. Boleh tak sandar? Boleh, walaupun benda yang disandar tu tak kuat, tetapi dengan syarat jika ada sandarannya itu sekira-kira tiada dapat akan dia mengangkatkan dua kakinya. Tapi syarat bawa sandar tu tak dapat mengangkatkan dua kakinya, tak boleh sampai bergerak lah. Dan disyaratkan pula pada qiyam itu iktimad, berpegang atas dua kakinya atau atas salah satu daripada keduanya. Pijak, berdiri itu mesti pijak dua kaki, atau salah satu. Maka jikalau berdiri ia padahal bergantung dengan tali pada hawa, pada angin, dah kenapa sembahyang bergantung? Contohlah kalau dia buat contoh dia offshore kan, kerja offshore, tak ada tempat ni, entah macam mana lah ada nak buatkan cerita, sembahyang pakai tali. Dengan sekira-kira tiada iktimad ia atas suatu daripada dua kakinya, tak ada kakinya tu, tak ada tekan apa-apa, tak ada alas, tiadalah sah sembahyangnya, tak sah. Macam akrobatik tu kan, bergantung macam tu sembahyang, Allah barang goyang, tak sah. Dan jika tersentuh dua kakinya ke bumi sekalipun, walaupun sentuh bumi tapi bergantung, dia bergantung badannya, dia kena pijak betul.
badannya tu disokong dengan kaki baru sah. Kerana ketiadaan iktimad, pegang, sentuh. Dan jikalau lemah ia daripada bangkit kepada berdiri, melainkan dengan tolong seorang, wajib atasnya bangkit dengan minta tolong. Mazhab kita Syafi'i, kalau kita tak mampu diri seorang, kena minta tolong orang dirikan, wajib minta tolong orang. Ya, sekali dua kali. Kali ketiga tak maulah, ada hal. Ada hal, sebenarnya duduklah awak. Upah lah, upah pun tengok juga. Upahnya sikit tak nak, upah banyak lah. Satu kali sembahyang RM50. Ya tak? Itu tak apalah. Dan jikalau dengan upah seumpamanya sekalipun, upah, ada duit, wajib upahkan orang. Itu sebab doa dah sihat. Kalau tak, habis duit tu buat sakit, rawatan sakit, buat apa nama ni, upah orang jaga berdiri semayang, upah ambilkan wuduk, macam-macam upah. Tetapi dengan upah yang lebih daripada barang yang dibilangkan pada fitrah. Dan jikalau tiada kuasa ia berdiri, melainkan bongkok seperti orang rukuk kerana tua atau lainnya, wajiblah atasnya berdiri bongkok sekadar kuasanya. Kalau bongkok 3, bongkok 3 lah, tak boleh lulus. Dan apabila rukuk, ia wajib atasnya menambahi tunduk bagi rukuknya jika kuasa ia menambahi yang demikian itu, kerana membezakan antara qiyamnya, berdirinya, dan rukuknya, yang wajib keduanya atasnya. Tapi kalau tak boleh diri tegak, bongkok, nanti masa rukuk bongkok lebih sikit. Bezakan dengan diri dan rukuk tu, bezakan. Dan jika tiada kuasa ia menambahi tunduk, wajiblah atasnya apabila selesai ia daripada kadar qiyamnya, mengkosot barang yang kemudiannya itu bagi rukuknya. Kalau dah tak boleh, memang gitu je lah. Diri pun macam tu, rukuk pun macam tu. Niatkan ini untuk rukuk. Tadi niat untuk diri, ni niat untuk rukuk. Serta dengan tumak ninahnya. Tumak ninah kena jaga. Bongkok tak bongkok, tumak ninah wajib. Kemudian maka dikosotnya barang yang kemudian daripada kadar rukuknya itu bagi iktidalnya. Berdiri macam tu, rukuk macam tu, iktidal pun macam tu. Niat je lah berbeza. Serta tumak ninah. Dah bongkok tu pun jangan gerak-gerak. Bongkok pun gerak-gerak lagi. Ini kemarin daripada berdiri tegak ni gerak-gerak, suka gerak-gerak ni. Tak ada tumak ninah. Kerana sukar atasnya menghasilkan rukun melainkan dengan kosot. Itu terkecuali kalau dah tak boleh diri tegak. Adapun kata fuqaha ahli fikih, tiada wajib mengkosotkan rukun dengan khususnya, maka iaitu ditentukan ia dengan yang lain daripada ini dan seumpamanya. Demikianlah hasil yang tersebut dalam tuhfah. Dan jikalau tiada dapat akan dia rukuk dan sujud kerana ada penyakit pada belakangnya yang menegahkan tunduk, dan dapat akan dia berdiri, wajiblah atasnya berdiri. Dia boleh berdiri, rukuk tak boleh, sujud tak boleh, wajib berdiri. Awak kena semain duduk, saya tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Diri boleh tak? Boleh. Boleh berdirilah. Yang awak tak boleh itu rukuk dengan sujud. Dia boleh, awak berdirilah. Dan diperbuatnya akan rukuk dan sujud dengan baring, barang, bukan baring, maaf dengan barang sedapatnya pada tunduknya. Jadi orang macam ni rukuk dia rukuk pun tak boleh macam ni, dia gini je. Ni kira rukuk. Kemudian masa sujud pun macam tu juga. Allahu Akbar. Janganlah sampai macam tu. Dah tak boleh nak sujud kepada Allah Ta'ala. Boleh sujud macam tu lah. Selagi boleh cecah dahi ke lantai tu, semayang lah. Jangan tunggu dah tak boleh bengkok. Allah. Baik. Maka jika tiada kuasa ia, maka dengan lehernya. Bongkok pun tak boleh dah. Leher je lah, bengkok kan, tunduk. Dan kepalanya. Maka jika tiada kuasa ia, maka naklah diisyaratkannya keduanya dengan matanya. Dah tak boleh tegak, tak tahu apa penyakit apa, pakai mata, rukuk dengan sujud pakai mata. Tapi dia boleh berdiri, berdiri. Dan jikalau dapat akan dia rukuk, tiada sujud, hendaklah ia tunduk 2 kali, sekali bagi rukuknya dan sekali bagi sujudnya.
Kalau dia boleh rukuk tu untuk rukuk, dan sujud pun macam tu juga. Dan jika kuasa ia melebihi tunduk daripada sempurna rukuk, wajib atasnya melebihi tunduk bagi sujud, kerana membezakan antara rukuk dan sujud. Kalau boleh lebih sikit untuk sujud, lebihkan sikit. Kalau tak boleh, gitu ajalah. Dan jika tiada kuasa ia berdiri kerana musyaqqah. Musyaqqah ni masalah lah, yang sangat sangat lah, masalah yang berat lah. Sekira-kira tiada tertanggung ia pada adat, tak boleh nak tanggung. Dan jika tiada mengharuskan ia akan tayammum sekalipun, dia boleh lagi ambil sembahyang, cuma dia boleh ambil sembahyang lagi, cuma tak boleh berdiri. Seperti bertambah sakit jika ia berdiri, atau takut orang yang di dalam perahu, atau bina karam, bina akan karam. Takutlah ni, takut karam di dalam perahu, takut kalau berdiri takut terbalik, atau pusing kepala atau pening. Jika ia berdiri atau barang sebagainya, sembahyanglah ia duduk. Jadi walaupun nelayan mana boleh sekejap. Pergi pagi, zuhur balik. Awak nelayan pergi kadang berbulan-bulan kalau naik bot. Kalau sampan mungkin balik hari lah, tapi pergi pagi balik petang lah. Habis zuhur asal macam mana? Itu kat sampan lah, kat perahu. Takut gelombang apa semua, jangan duduk, jangan berdiri, duduk, dibenarkan. Dengan yang dikendakinya, dan tiada kurang pahalanya kerana uzurnya, tetapi duduknya iftirash terafdal daripada duduk tawarruk dan tarabbu'. Iftirash tu duduk tahiyat awal, lebih afdal daripada duduk tawarruk tahiyat akhir, atau tarabbu'. Tarabbu' ni kaki macam sujud, gigi macam tu, tapi kita duduk atas kaki tu. Saya nak tunjuk macam ni lah. Kaki tu kan macam sujud tu, tapi kita duduk atas dia. Jarang orang buat. Pasal apa? Sakit. Tak biasa buat, patah je. Duduk tahiyat awal aja pun sakit. Baik. Dan makruh duduk aqa'a pada salah satu daripada sekalian duduk dalam sembahyang, iaitu duduk dengan menghantarkan dua pohon peha pada tempat sembahyang, dan mendirikan dua lutut kerana ditegahkan duduk aqa'a dalam sembahyang, seperti barang yang tersebut dalam hadis riwayat Hakim, kerana barang yang di dalamnya merupai duduk anjing. Duduk anjing macam mana? Menghantarkan dua pohon pehanya pada tempat sembahyang dan mendirikan dua lutut. Lututnya berdiri, dan kera, itu duduk seperti anjing dan kera. Senang cerita sembahyang duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir lah. Tetapi ada satu bagai daripada duduk aqa'a disunatkan ia pada duduk antara dua sujud, dan iaitu bahawa dihamparkannya akan sekalian belakang jari dua kakinya pada tempat sembahyang, dan dihantarkan akan dua pohon pehanya atas dua tumitnya, dan dihantarkannya dua lututnya pada tempat sembahyang. Ini dibahaskan duduk itu sendiri. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, telah dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam Buwaiti dan Imla atas sunat yang demikian itu dalam duduk antara dua sujud. Artinya, dan jika ada duduk iftirash terafdal daripadanya sekalipun. Biasa duduk antara dua sujud sama macam duduk tahiyat awal tu, itu yang afdal lah. Dan dihubungkan dengan duduk antara dua sujud tiap-tiap duduk yang pendek, seperti duduk istirahah, intiha, tamat kataan. Kemudian maka tunduklah orang yang sembahyang berduduk itu bagi rukuknya. Kalau sembahyang duduk, dia nak rukuk, dia tunduklah. Bermula sekurang-kurang rukuk, bahawa tunduk ia hingga berbetulan dahinya dengan hadapan dua lututnya. Dia sembahyang duduk tadi, sekurang-kurang rukuk tu dahinya bertepatan dengan dua lututnya. Katalah dia duduk, ni lutut dia, kan?
Jadi tunduk sebaris dengan lutut. Itu paling kurang kalau sembahyang duduk dan yang terakmal, yang afdal, terakmal tu sempurna rukuknya, bahu tunduk ia hingga berbetulan dahinya dengan tempat sujud. Lagi bagus sampai tempat sujud lah. Kalau dapat. Ni ceritanya sembahyang duduk kat bawah lah. Sembahyang duduk kat bawah. Ya. Tapi sembahyang kat kursi boleh tak? Boleh tu boleh. Tak ada kata haram, tak ada kata tak sah. Tapi cerita afdal duduk kat bawah. Lagi satu masalah kalau sembahyang kat kerusi, masalahnya apa nama ni, itu saya dah sebut minggu lepas, 2 minggu lepas tak silap kalau sembahyang kat kerusi, jadi masalahnya safnya tu kat mana. Jadi pertikaian. Ada yang tanya saya masa saya ngajar kat masjid Kampung Maju Jaya, Ustaz, ni kecoh ni Ustaz masjid ni, kenapa? Ada orang sembahyang kerusi. Ya, kenapa? Jadi ada orang kata kaki dia tu, dia sembahyang kat kerusi, kaki dia tu kena dekat soft, sebaris soft. Tapi orang belakang marah pasal soft belakang tak boleh nak sujud nanti. Jadi ada pula pendapat yang kata badan dia lah yang sebaris dengan tu. Jadi dua pendapat. Yang kitab tak ada sebut. Pandai-pandai lah kesesuaian sendiri. Tapi apa jawab Ustaz? Entah, pada saya itulah yang bagusnya sembahyang kat bawah. Tapi kalau nak juga kat kerusi, ya badan lah sebaris. Pasal apa? Satu, nanti orang belakang punya apa, nak sujud tak boleh, dah hilang satu saf. Kalau macam PKP ni memang jarak tak apalah kan. Itulah, tak ikut kitab pun timbul masalah tu. Baik. Bermula kaifiat rukuk orang yang sembahyang sunat berduduk itu seperti demikian itu pada sekurang-kurangnya. Kalau orang sembahyang sunat, dia sembahyang sunat duduk, rukuknya macam itulah. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya dan yang sekurang-kurangnya. Dan jika tiada kuasa ia sembahyang berduduk, sembahyanglah ia berbaring atas lambungnya, perutnya, padahal menghadap kiblat ia dengan mukanya dan hadapan badannya. Ini macam baring dalam kubur. Baring sebelah kanan, kepala, kaki, muka dengan badan menghadap kiblat. Dan sunat keadaan berbaring itu atas lambungnya kanan, perut kanan, dan makruh berbaring atas lambung kiri. Boleh tak perut kiri? Boleh, tapi makruh. Kenapa awak nak baring kiri? Sebab kami sembahyang berjemaah. Walaupun kami sembahyang baring, tapi berjemaah. Macam tu. Orang biasa sembahyang berjemaah, baring pun sembahyang berjemaah. Tak? Jadi kawan saya ni perut kanan. Kalau saya perut kanan juga, kena kaki dia busuk, contohlah. Jadi saya nak baring belah kiri, suka hati awak lah. Tapi hukumnya makruh. Yang afdal lah semua berjemaah baring semua lambung kanan. Jika dapat akan dia berbaring atas lambung kanan. Dia boleh baring perut kanan, dia nak perut kiri, makruh. Sah tu sah, tapi makruh. Maka jika tiada kuasa ia sembahyang berbaring atas lambungnya, maka sembahyanglah ia terlentang. Macam mana cara sembahyang terlentang? Dan terafdal bahawa adalah dua tapak kakinya itu menghadap kiblat. Tapak kaki tu menghadap kiblat. Yang nak dihadapkan tu bukanlah tapak kaki tu, muka dengan dada. Tapi nak senang faham, tapak kaki lah menghadap kiblat. Dan wajib atasnya menghadap kiblat dengan mukanya. Muka tu yang nak kendaki, muka dengan dada. Muka kan kalau terlentang hadap atas pakai bantal. Maka hendaklah dihantarkan di bawah kepalanya umpama bantal. Pakai bantal. Bantal saya radio basi, carilah bantal yang tak radio basi. Aduh, payah betul. Supaya menghadap ia dengan mukanya kepada kiblat. Kena apa, tegak betul ke? Taklah, pakai bantal tu dah kira menghadap kiblat dah sikit. Inilah jika ada ia di luar Kaabah. Dia dekat luar Kaabah ni, maknanya depan Kaabah dah kira lah. Tak ada cerita kurang ajar, tak ada. Tapak kaki menghadap Kaabah. Ni di luar Kaabah, bukan luar Masjidil Haram. Dalam Kaabah,
luar Kaabah tu ceritanya. Maknanya kalau dia sembahyang kat Mekah, dia tak boleh sembahyang diri, tak boleh sembahyang mengiring, sembahyang terlentang. Tapak kaki tu memang disuruh nak kiblat, bukan suruh kau ngajar, tidak. Ni kualat ni, kualat kakinya, bukan, memang disuruh macam tu. Kualat. Awak tak ikut kitab ni, kualat tu. Adapun jika ada ia dalam Kaabah, maka tiada berkendak kepada meninggikan kepalanya. Yang cerita dalam Kaabah, luar Kaabah ni kepala, bantal, bukan tapak kaki. Dalam Kaabah pun terlentang, kalau sembahyang terlentang memang kaki macam tu, tapi tak ada arah lah, mana-mana arah tak kisah dalam Kaabah. Dan tak perlu pakai bantal. Hanya harus baginya sembahyang bertelentang atau bertahirab. Ini tak tahu apa dia. Kerana bahawasanya barang betapa menghadaplah ia kepada suku Kaabah. Kalau dah dalam Kaabah tak kisah. Tetapi jika umpama tiada bagi Kaabah itu saqaf, tertegahlah sembahyang bertelentang, melainkan dengan meninggikan kepalanya. Kalau Kaabah tu takdirlah tak ada bumbung, tu memang kena tinggikan kepala lah biar ngadap dinding Kaabah. Tapi Kaabah sekarang kan ada bumbung. Ni cerita kalau tak ada. Kemudian maka mengisyaratlah ia dengan kepalanya bagi rukuknya dan sujudnya. Jika lemah ia daripada keduanya, dan wajib bahawa ada isyaratnya kepada sujud itu terlebih daripada isyaratnya kepada rukuk, kerana membezakan antara keduanya. Maka jika lemah ia daripada mengisyaratkan dengan kepala tu kena gerak tu, rukuk naikkan sikit, sujud lagi naik. Lemah ia daripada mengisyaratkan dengan kepala, mengisyaratkanlah ia dengan kicap matanya. Kijab ni maknanya tutup mata lah, kelipan mata. Kelopak mata, bahasa Banjar kijab, kafiyah jimfa, kijab matanya. Macam kicap ni. Bukan kicap, kejap, kelopak mata. Maka jika lemah jua ia daripada yang demikian itu, kata Syekh Ibn Hajar, seperti digagahi orang akan dia atas meninggalkan yang tersebut itu dalam waktu, hendaklah memperlakukan ia akan perbuatan sembahyang di dalam hatinya. Allahu Akbar. Seperti bahawa dirupakannya akan dirinya berdiri, dia bayangkan dia tu berdiri, bayangkan rukuk, bayangkan iktidal, bayangkan sujud hingga akhirnya. Dan jika lemah ia daripada menyebut bacaan dengan lidahnya, hendaklah diperlakukannya demikian itu dengan hatinya. Nak sebut dah tak boleh, ya Allah. Jangan sampailah sakit macam tu. Alhamdulillah. Maka memperlakukannya demikian itu wajib pada yang wajib dan sunat pada yang sunat, dan tiada qada atasnya. Kalau dia sembahyang je dah tak ada qada. Kenapa? Kerana uzurnya itu sakit, dan jenis sakit tiada nadir, tiada biasa, dan tiada kurang pahalanya kerana uzurnya. Pahala tak kurang. Adapun jika digagahi orang akan dia atas mengerjakan perbuatan yang menafikan sembahyang, maka tiadalah lazim akan dia, tiadalah wajib akan dia suatu daripada yang tersebut. Selama ada ia lagi digagahi. Kalau orang paksa jangan sembahyang, tak boleh sembahyang lah. Hanya lazim akan orang yang disula itu mengisyaratkan, kerana bahawasanya ia tiada ditegahkan daripada sembahyang. Dan orang yang digagahi itu ditegahkan ia daripada sembahyang serta bertambah mengerjakan perbuatan. Ini lagi masalah-masalah lebih dalam. Tak apa, kita tinggalkan sikit. Kitab perinci betul tuan-tuan. Jadi kita tinggalkan sikit lah. Dan demikian lagi, jika lemah ia daripada berdiri di dalam tengah sembahyangnya, berdiri dan kuasa ia berduduk, wajib atasnya duduk. Tengah sembahyang tu pula dah tak kuat diri. Masa belum dah sembahyang kuat. Habis macam mana? Duduklah. Tengah-tengah sembahyang tu duduk. Tak tahan, dia tak tahan diri lama, tak tahan. Yang tinggal daripada sembahyangnya dengan berduduk. Dan jika lemah ia daripada berduduk dalam tengah sembahyang, berduduk dan kuasa ia berbaring, wajib atasnya baring. Begitu juga tengah duduk dah tak kuat, makin lemah, maka baring.
Dan memadai akan dia di sini membaca Fatihah ketika turunnya daripada berdiri kepada duduk, atau ketika turunnya daripada duduk kepada baring. Sambil-sambil tu baca Fatihah boleh, sah. Bergerak kan, pasal dah tak kuat. Dan harus bagi orang yang kuasa berdiri mengerjakan sembahyang sunat berduduk boleh. Dia boleh kuat berdiri, tapi nak sembahyang sunat duduk boleh, harus dibenarkan. Ya ustaz, lepas ni kita orang sembahyang sunat Qobliyah Isyak duduk semua ustaz, penat. Boleh sah. Tapi seramai-ramai sembahyang duduk, ada yang rakam daripada rumah, ada tengok masjid ni, tengok. Duduk semua kata kan, viral kan. Ustaz Aidil lah ni, Ustaz Aidil lah kena kitab lah. Boleh sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Dan berbaring, bukan kata duduk, baring harus. Orang yang kata ni ilmu jangan belajar je, amalkan. Amalkan, tak? Bukan semua ilmu wajib diamalkan. Kalau nak boleh amalkan, kalau tahu saja pun tak apa. Bukan kata boleh berdiri, boleh sembahyang duduk, sembahyang sunat, baring. Dan jika sembahyang 2 hari raya dan sembahyang 2 gerhana dan sembahyang istisqa sekalipun, sembahyang raya duduk, dia sembahyang sunat. Sembahyang duduk pun dah kecoh tu, lagi sembahyang baring. Lagilah ni ajaran sesat mana ni. Ustaz mana ajar ni? Ustaz Aidil lah habis lah, sebut Ustaz Aidil habis lah. Baik. Dan adalah pahala sembahyang duduk itu senisfu, sebahagian ataupun separuh pahala sembahyang berdiri. Tapi ingat, pahala dah separuh. Macam tu sembahyang diri lah, sembahyang diri lah. Dan pahala sembahyang berbaring atas lambung itu senisfu, sebahagian atau separuh pahala sembahyang duduk. Dia dah potong separuh. Macam kerja juga, awak kerja keras, kerja lama, dapatlah allowance lebih kan, tu OT, overtime. Kerja tepat-tepat waktu je, basic je lah dapat. Kerana sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, barang siapa sembahyang berdiri maka iaitu yang terafdal, dan barang siapa sembahyang berduduk maka baginya senisfu, sebahagian pahala orang yang sembahyang berdiri. Dan barang siapa bertidur, artinya berbaring atas lambung, maka baginya senisfu pahala orang yang sembahyang berduduk. Riwayat Bukhari. Baik, bermula tempat yang demikian itu pada orang yang kuasa dan pada yang lain daripada Nabi SAW. Adapun orang yang tiada kuasa berdiri, maka iaitu tiada kurang pahala sembahyang berduduk. Kalau yang memang berkuasa berdiri, dia sembahyang duduk, itu yang potong separuh. Kalau dia memang dah tak kuasa berdiri, tak boleh, dia sembahyang duduk, itu pahala penuh. Baik. Dan adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setengah daripada khasaisnya, keistimewaannya, bahawasanya sembahyang sunatnya berduduk dan berbaring seperti pahala sembahyang berdiri, tiada kurang. Kalau Rasulullah sembahyang duduk, pahalanya penuh. Kenapa? Sebab Rasulullah bukan malas. Rasulullah bukan malas. Rasulullah nak beritahu syariat agama Islam bahawasanya sembahyang sunat duduk dibenarkan walaupun kuat berdiri. Kalau Rasulullah tak pernah sekali pun sembahyang duduk, nescaya hukum sembahyang sunat berdiri itu jadi wajib. Pernah Rasulullah sembahyang duduk, jadi ulama buat hukum sembahyang sunat walaupun kuat berdiri boleh sembahyang duduk. Jadi Rasulullah walaupun sembahyang duduk pahala penuh. Itu kecuali lah. Baik. Baik, kita potong lagi ya. Dia banyak perincian lagi tu ya. Itu je lah, tambahan sedikit tentang sembahyang sunat. Walaupun kuat berdiri boleh sembahyang sunat
duduk. Baik, kita masuk kitab Ilmu Penuntut balik, rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Sandarannya hadis al-musi solatahu. Ni dah ni asalnya. Yang ini mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Atas orang yang boleh menyebut, wajib ia menyebut demikian dalam bahasa Arab. Kena bahasa Arab, tak kira apa bangsa. Dengan tidak boleh ditukar, seperti Ar-Rahmanu Akbar, dia pandai bahasa Arab, dia tukar, tak boleh. Atau Allahu A'zam, atau Akbarullah dan sebagainya, tak boleh. Sekiranya ada orang yang tiada boleh menyebut dalam bahasa Arab begitu, setelah ia belajar dengan bersungguh-sungguh, bolehlah diterjemahkan dalam apa bahasa sekalipun, bukan bahasanya sendiri. Tapi orang yang dia tak boleh sebut Allahu Akbar, dah belajar dah, bukan satu hari, seminggu pun tak boleh juga, sebulan belajar Allahu Akbar, tak boleh juga. Macam mana ni? Bolehlah diterjemahkan kepada bahasa yang dia boleh. Bahasa Melayu Allah Maha Besar pun tak boleh juga. Dia Melayu tak boleh. Allah Almighty boleh. Boleh pula bahasa Inggeris. Boleh. Sekalipun bukan bahasanya sendiri. Tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Dia mesti Allahu Akbar dalam bahasa yang lain. Baik. Habiskan sikit. Disyaratkan membaca takbiratul ihram dan segala bacaan yang lain dalam sembahyang hendaklah didengar oleh telinganya. Ini panjang bahasannya. Nanti kita bahaskan. Hendaklah didengar oleh telinganya sendiri segala bacaan itu dalam suasana yang tidak bising. Yang kita kena dengar telinga kita sendiri dalam suasana tak bising, sunyi. Ni kipas ni dah kira bising ni. Jadi tak perlu kita kuat lawan suara kipas. Ganggu orang sebelah. Yang dikendaki dengar telinga ni kalau sunyi sepi. Biasa kalau aircon biasa sunyi sepi lah, lebih kurang tu pun kadang bunyi juga. Kadang sunyi sepi tu yang dikendaki dengar telinga kita tu. Jadi tak perlu kita melawan bunyi-bunyi bising yang lain sampailah kita dengar telinga, tak. Tapi kalau tepi jalan raya, lori lalu lalang gitu, nak lawan, kena pula tengah baca Fatihah kan, rukun, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, cuma main jadinya. Yang dikendaki dengan telinga tu kalau dalam keadaan sunyi sepi, kita dengar bacaan ketinggian, kalau ukuran suara apa, megahertz apa benda entah ukuran dia, megahertz ke apa, katalah 10 megahertz, saya pun tak ingat macam sains tu kan. 10 megahertz tu dengar telinga kita keadaan sunyi. Jadi dalam keadaan bising 10 megahertz memang tak dengar telinga, sah. Jadi nanti kita sambunglah, dia panjang sikit bahasan dia tu. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama, yang banyak tadi tentang duduk, yang utama tu tadilah sembahyang sunat, walaupun kuat berdiri boleh sembahyang duduk. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dapat kita mulakan sampaikan insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.